Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke seminar SPM Online 2021 dibawakan khas oleh Mahir Tutor dengan kerjasama Universiti Multimedia MMU dan Selcom. So terima kasih kepada rakan kerjasama kami iaitu MMU dan juga Selcom. So apa khabar adik-adik pagi ni? Sebelum kita mulakan, sila pastikan adik-adik semua dalam keadaan selesa dan bersedia sediakan alat tulis, pen, buku dan sebagainya. So anda boleh bertanyakan sebarang soalan di ruangan komen. Cikgu akan bacakan soalan yang dipilih selepas pembentangan ahli panel kita nanti. Okay. Untuk makluman semua, Mahir Tutor kini telah mencecah lebih 50,000 orang pelajar di seluruh negara, di mana adik-adik boleh mengakses bahan pengajaran untuk 16 subjek SPM secara percuma melalui website kami di planetmahir.com/mahirtutor pada bila-bila masa dan di mana jua. Okey, adik-adik boleh mengikuti pembelajaran setiap subjek sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5 sebagai ulang kaji sebelum anda menduduki peperiksaan sebenar SPM. So untuk yang akan datang ni pada bulan Mac yang akan datang. Okey. Untuk semua kelas pengajaran telah direkodkan dan boleh diakses secara video on demand. Okey, bagi adik-adik yang belum mendaftar, boleh saja PM kami di Facebook Planet Mahir ataupun Instagram Mahir Tutor. Okey, baiklah. Untuk sesi kita kali ini, kita akan ditunjukkan dengan tips dan trik juga segala teknik-teknik ringkas untuk anda menjawab soalan bagi subjek fizik SPM. Okey, yang akan dibawakan oleh Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab yang merupakan guru cemerlang fizik di SMK Air Merah, Kulim, Kedah. Pengalaman beliau sangat luas, bermula dari 2007 mengajar fizik sehingga sekarang. Merupakan guru cemerlang, duta guru Yayasan Petronas KPM, antara penyampai bagi subjek fizik di Didik TV NTV7 KPM, jurulatih Olimpiad Fizik Malaysia, Content Creator Academy YouTuber Malaysia dan juga penceramah bagi teknik menjawab fizik SPM. Okey, jadi adik-adik, adakah anda semua bersedia? Jadi jika semua sudah bersedia, saya mempersilakan cikgu yang saya hormati, Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Ajwad. Okey, baru jumpa minggu lepas, hari ni jumpa di alam maya. Ya, kita baru jumpa minggu lepas. Yalah. Okey, baik. Terima kasih dahulu saya ucapkan kepada penganjur, okey, Mahir Tutor, kepada MMU, kepada Selcom. Okey, so hari ni anak-anak semua bersama dengan saya. Okey, sebelum tu kita mulakan bengkel kita pada hari ini. Okey. So selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Hari ini kita akan bersama saya selama 1 jam, okey, untuk berkongsi tips-tips terakhir untuk kita gunakan di dalam sesi fizik kita dalam SPM nanti. Okey. So saya rasa keserangan lah Jod kalau duduk seorang-seorang dalam ni. Boleh pakai dua. Macam tu kan. Boleh. Bila berdua macam ni baru seronok sikit. Rasa macam seorang-seorang ni tak ada masalah. Okey, baik. Jadi kita juga ada murid-murid di talian kan? Okey, murid-murid di talian kalau boleh cubalah perkenalkan diri sikit. Dari mana, sekolah mana, okey. Bolehlah cikgu tengok hari ni siapa yang bersama-sama kita. Okey. So sebelum cikgu mulakan dengan tips and trik, sesamalah seperti tadi cikgu Ajwa ada bagi tahu saya antara panel Didik TV so betul. Kontrak bersambung lagi untuk 2022 insya-Allah. Okey, akan ada lagi slot-slot tambahan dan juga anak-anak juga boleh tengok saya bersama tuition online percuma di Akademi YouTuber dan juga boleh follow saya di Telegram saya di Fizik SSM with GC Cikgu Nur Hafizan dan juga boleh subscribe saya punya channel YouTube. Alright.
Okay, do we have enough time for Fizik Darwish here? Okay, we have enough time. You don't worry. Okay, alright. So hari ni saya akan cuba cover untuk kertas 1, 2 dan 3. Tapi tidak secara mendalam seperti subjek-subjek lain. Kalau nak mendalam ni kena 3 hari 3 malam. Betul tak Ajwat? Okay, so hari ni kita tengoklah apa yang kita boleh buat untuk kita punya final lab ni. Sebab apa final lab kita ada berapa hari saja lagi. Okay, kita akan bermula dengan kertas kertas SPM kita, kod kita 4531. Okay, so kita ada 4531/1/2/3. Okay, di mana /1 tu kertas 1, /2 kertas 2, /3 kertas 3. Okay, tapi kita akan bermula dengan kertas 3 dahulu. Okay, 11 days to go. So, bukan setakat murid saja rasa, bukan murid je rasa debaran Ajwat. Kita cikgu pun rasa berdebar sebab tahun ni adalah tahun pertama. Ya. Balik ke zaman saya dulu. Saya adalah batch terakhir KSSM yang buat amali dulu. Pada tahun 1999. Saya SPM 1999. Ajwat sempat ke? Saya tak sempat. Saya dah tukar ke paper 3. Paper 3 bertulis kan? So saya kira kita dua generasi lah ni. Anak-anak ni dah kembali ke generasi kita yang baru ni. Sebelum saya. Sebelum Ajwat saya lah tu 99. Betul. Okay. So ada 11 hari lagi. So apa kita nak buat dalam 11 hari? Manakala kalau kita tengok kertas 1, kertas 2 pula kita ada nampak macam banyak 40 hari. Tapi 40 hari tak banyak sebab anak-anak akan ada ujian lisan, ujian mendengar apa semua tu, amali. So tolak tambah saya rasa tak sampai 2 minggu pun masa free yang boleh ulang kaji. Betul tak Ajwat? Betul, lebih kurang 2 minggu je. So kalau last minute ni macam mana Ajwat? Boleh ke anak-anak kita ni struggle? Boleh. Dia kalau ada keinginan tu insya-Allah lah. Kalau ada keinginan yang kuat tu boleh insya-Allah. Masih boleh lagi, masih ada masa. Selagi belum exam boleh cuba lagi. Betul. Yang mana masih lagi hari tu buat exam gagal, jangan risau. Korang batch PKP tidak ada masalah. Okay, yang penting keinginan di hati, saya nak berjaya, saya nak A+ cikgu. Inilah peluang terakhir saya untuk buktikan pada parent, pada diri sendiri, kita boleh. Okay, jadi cikgu harap semua yang ada di talian hari ni, okay, boleh share juga kita punya link YouTube hari ni, link Facebook kepada kawan-kawan sekolah supaya ramai-ramai boleh dapat tips daripada cikgu. Alright, so kita go through. Sebab kita nak mula dengan kertas 3 dulu, so cikgu akan discuss kertas 3 dulu sedikit. Okay, kertas 3 seperti yang kita tahu, format dia 45 minit satu amali. Okay, jadi bila 45 minit ni nampak macam lamanya cikgu. Ajak rasa lama ke sekejap ni? Kejap je kalau buat eksperimen tu, tak lama mana 45 tu. Betul. Sebab apa? 45 minit tu darat dengan berapa paper dia orang ambil. 5 minit tu kena spend untuk semak semak kita kata dia punya radar-radar, bahan-bahan. Kalau 40 minit dah tinggal. 45 ni 4 minit, 5 minit dengan 40. So 40 untuk run, untuk cuba buat kali kedua. Okay, specialnya fizik, alat kita boleh guna pakai banyak kali. So kita boleh buat ulangan untuk test betul ke data yang kita dapat kali pertama tadi, kalau kita ada lebih masa lah. Okay, kalau seperti kimia dengan biologi, bahan dia habis guna, jadi mungkin dia tak boleh nak ulang. So fizik akan membantu korang. Kalau dapat data yang tak cantik, kita buat lagi sekali. Okay, so amali ni ada 2 jenis, berpandu atau tak berpandu. So kita tak tahu ni, either berpandu ke tak berpandu nak keluar, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Okay, dengan dia punya penggubal. So kita tak tahulah siapa penggubalnya. Okay, tapi kalau Ajwat lah, agak-agak yang mana? Saya rasalah kan mungkin lah, sebab kali pertama kan mungkin berpandu lah kot. Tak tahulah. Okey. Rasa-rasanya. Okey, anak-anak di talian, Cikgu Ajwat rasa berpandu. Okey, tapi kalau saya pula, kata hati saya rasa macam tak berpandu saja. Okey. Okey, so maksudnya probability dia 50-50 lah kita 50-50, ni. 50-50, ya.
Okey, jadi hari ni untuk amali apa nak keluar apa semua tu saya tak boleh nak kongsikan hari ni lah, tak sempat. Jadi saya akan kongsikan dalam kertas 3 ni apa kesilapan-kesilapan yang kamu mungkin buat dan kita boleh atasi. Alright, kita boleh atasi. So kita tengok kesilapan calon yang pertama. Yang ni, tidak semak bahan dengan betul Ajwat. Ini adalah kita kata biasalah murid first time, minggu depan ni kita dah nak buat amali, tengok dekat atas meja tu ada banyak barang. Okey, barang tu dicampur, barang fizik, kimia, bio. Wah, banyaknya. Rasa macam first time tengok barang sekaligus. Macam kita pergi hotel, buffet. So kita tak tahu nak pilih yang mana. Jadi anak-anak tolong semak dengan betul. Kamu diberi sebab tadi fizik 5 minit, kimia 5 minit, biologi 5 minit. So total untuk semak barang sebenarnya 15 minit yang pertama. So bila 15 minit pertama, apa kita nak semak? So untuk kimia dengan bio nanti tunggu cikgu kimia bio share lah. Untuk fizik, okey, terutamanya peralatan elektrik yang melibatkan bacaan. Okey, seperti pembaris, voltmeter, ammeter yang kita ada bacaan ni lah, yang kita ada skala ni. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, so ini yang kita kena titik beratkan. So kita kena semak dengan betul tu maksudnya kalau kita dapat alat radas, okey, contohnya ni voltmeter. So kalau kosong dia di situ, so pastikan jarum tu betul-betul tunjuk pada kosong. Macam dalam gambar ni, dia dah lari kan? Dia ada zero error. Jadi jika kamu semak bahan kamu tu dapat macam ni, terus angkat tangan di dalam bilik makmal nanti dan maklumkan kepada pengawas peperiksaan. Kita tunjuk kita pandai. Okey, kita tunjuk kita pandai ya. Kita tunjuk kita kata, okey, cikgu, sebab yang pengawas tu juga cikgu. Okey cikgu, saya punya ammeter ni nampaknya ada zero error cikgu. Boleh tak saya nak dibetulkan saya punya ammeter? Okey, kamu ada hak sebab kamu adalah calon. Okey, jadi jangan takut, jangan terlalu diam sangat sampai lepas habis amali baru nak cakap. Tadi cikgu, saya punya ammeter tu tak gerak pun. Tak boleh. Okey, so kita kena semak. Macam mana kita nak semak? Kita tengoklah macam ni, zero error. Okey. Alat-alat lain pun sama. Kalau kata kita ada guna pembaris nanti, cuba tengok kalau kita nak pakai range tu 0 hingga 100 cm. So pastikan pembaris kita tu betul-betul kat hujung tu kosong. Setengah pembaris tu Cikgu Ajwat kalau dah lama dah hilang dah hujung tu. Ya betul. Mungkin dia lari 0.5 cm. Tapi benda tu mengganggu jawapan murid. Bacaan ya. Mengganggu bacaan. Okey, jadi banyaklah. Jadi kamu ada hak. Tolong buat catatan, tolong ingat. Okey, apa saja radas, kamu hari tu adalah bos. Komplain saja, cikgu saya punya ni macam tak berfungsi, wire saya putus. Okey, itu ini. Tapi jangan cuba kamu rosakkan dan minta baru. Okey, salah satu lagi, bahan ini hanya diberi satu sahaja. Contohnya, jika seperti bahan habis guna macam dalam kimia, biologi tu, kalau bahan tu habis guna, kita dah cuba sekali tak jadi, kita nak minta yang kedua tak dapat dah. Okay. Seorang satu je, tak ada extra. Okay, kalau kat hotel makan boleh lah nak pergi ambil tambah, yang ni tak boleh. Okay. Alright, seterusnya kesilapan calon. Macam ginilah nantinya jadi. Okay, dah macam Mr. Bean dah. Okay, tak rancang dengan betul. Dia bila satu meja Ajwat, saya di hujung sini, Ajwat di hujung sana. So kita buat, saya nampak Ajwat buat, Ajwat nampak saya buat amali. Jadi kerjanya duk asyik tengok kiri kanan. So kita tak merancang dengan betul. Kamu tak payah tengok pun rakan. Kita tengok pada kertas soalan dan rancang. Yang mana yang paling selesa nak buat dulu? Adakah nak buat kimia dulu, biologi dulu atau fizik dulu? Okey, rancang dengan betul sebab sekali kamu dah mula, jangan berhenti. Alright, jangan berhenti. Okey, kemudian yang kesilapan yang ketiga, okey, kalaulah keluar soalan eksperimen yang tidak berpandu, di mana kamu kena melukis sendiri rajah lita, kena tulis prosedur. Okey, so pastikan rajah lita kita tak boleh macam ni. Ni ibaratnya lita kita tidak lengkap. Okey, lita tak lengkap, diberi kosong markah. Okey, prosedur kena seiring dengan rajah yang diberi. Okey, rajah yang kamu lukis.
Kalau kata kebetulan keluar berpandu, kalau dia bagi prosedur, dia bagi rajah, alhamdulillah, syukurlah kita. Okey, sebab kita tak ada ditolak markah bahagian sini. Tapi sekiranya tak berpandu, maka prosedur ni kamu kena bagi 3. Okey, apa prosedurnya? Macam mana kita nak control manipulated variable? Okey, contohnya kalau kata manipulated variable kita tu adalah panjang dawai. Okey, so macam mana kita nak ukur? Kita katalah kita lekatkan hujung ke hujung di pembaris, klip, ukur bacaan tu betul-betul berapa cm. Kemudian kita ukur responding variable macam mana? Okey, macam mana kita nak constantkan constant variable? Contohnya kita nak constantkan arus. Kita kata kita melaraskan rheostat daripada arus 0.5 ampere. Maksudnya kita kena sebut apa yang kamu buat masa tu, kita tulis balik dalam bentuk skrip. Tulis panjang tak apa, pemeriksa tu kerja dia untuk cari dapat point ke tak dapat. Kamu jangan jangka pemeriksa faham, kamu dapat data, oh budak ni dapat ni buat eksperimen. Tak ada prosedur, tak ada rajah lengkap, maka telur ayam lah dia bagi. Okey, kertas 3 tidak sebaik hati kertas 2. Alright, so itulah antara tips untuk kertas 3. Kita pergi pula ke tips untuk kertas 1, di mana kertas 1 ni kita tengok dia ada 1 jam 15 minit. Sama Ajwat macam dulu-dulu, macam zaman kita. Betul, tapi betul. Diorang beruntung, diorang dapat diskaun soalan. Kita 10 dulu soalan berapa diskaun. Ajwat? 50 kita dulu waktu 50. zaman saya. Ya, betul. Waktu saya pun 50. Walaupun ada amali masa tu, sama macam diorang ada kertas 3 hands on, tapi saya juga 50 soalan. Saya lah paling banyak ditanya ni. Masa sama 1 jam 15 minit. Korang dah dapat diskaun 10 soalan. So gunakanlah. Okey, kita kata tips tu masa yang diberikan tu. Okay, so antara tips dia cikgu boleh share hari ini. Okay, bila soalan tu kita ada 2 jenis. Kejap lagi cikgu tunjuk apa beza aneka pilihan, aneka gabungan ni. Okay, aneka pilihan ni biasanya yang macam ni lah. Macam ni. ABC. Kita tengok ada A, B, C, D. Okay, macam mana pun mesti kamu boleh jawab punya. A ke, B ke, C ke, D. Jadi macam mana kita nak buat jawab soalan macam ni? Okay, kita cuba ingat kembali. Kamu kena mengingatlah, at least kuantiti skala sahaja ingat pun tak apa. Kalau kita tengok kuantiti skala ni, dia ada magnitude sahaja. So kita tengok, oh magnitude sahaja, ini betul, ini betul. So totally dah, B ni salah, kamu buang terus. Kita cancel terus yang tak berkenaan. Okay, kuantiti vektor pula apa? Takkanlah dia sama dengan kuantiti skala. Mestilah dia berbeza. So yang ni salah. So kita terus dapat jawapan dia adalah C. Okey, so nampak tak? Sebenarnya satu soalan tadi kalau ikutnya kamu peruntukan masa 1.8 minit untuk satu soalan. Tapi cuba tengok, tadi cikgu dah buat contoh satu soalan mengingat yang paling mudah. Okey, kita perlukan kurang daripada setengah minit pun. 10 saat je dah boleh selesaikan. Okey? Betul tak Ajwat? Kita buat macam tu lah, senang kan? Okay? Ya, cancelkan mana yang salah siap-siap. Cancelkan, betul. Jadi kita juga ada soalan yang satu lagi, aneka gabungan. Aneka gabungan macam ni. Okay, so contohnya kita tengok soalan dia kata sesuatu objek berada dalam keseimbangan apabila bila dia seimbang. Seimbang ni maksudnya kalau orang main tarik tali tu, dia tak bergerak, tak menang-menang sampai ke sudah. Dia seimbang, kiri kanan sama kuat. Ataupun satu lagi, awak tak bergerak pun, awak dalam keadaan seimbang lah. Macam kalau sekarang kita duduk kita duduk seimbang. So semua di atas. Ada orang jawab dah tu semua di atas. Okay, so sesuatu objek berada dalam keseimbangan. Kita tengok pejutan sifar, pegun, apa lagi, laju seragam, daya paduan adalah sifar. Betul semua ke Ajwat ni? Betul semua rasanya? Betul semua. Jadi tengok semua. Kalau kita pilih, contohlah kamu kata kamu yakin, cikgu kata kalau berada dalam keseimbangan, dia sama ada bergerak kiri kanan tu sama ataupun dia tak bergerak. Saya tahu yang pegun je cikgu. Kita carilah pegun ni ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini. Okey, nombor 2 B ni dah salah dah. Okey, cari lagi apa maklumat lagi yang kita tahu. Seterusnya. So kita buat macam ni lah. Biasanya kita buat macam ni. Okay, kita cari maklumat yang kita faham dulu, then kita cancel each other. Okay,
So kita dapatlah jawapan yang ini adalah D. Okey. Rujuk juga senarai formula yang disediakan. Macam tahun ni Ajwat, kita tak tahulah formula apa keluar tak keluar. Ya, tak pasti sebab kalau rujuk trial pun berbeza-beza. Ya, betul. Itulah. Jadi anak-anak, rasanya kalau bolehlah kamu mahirkan diri menggunakan formula-formula yang ada. Terutama dua bab yang baru tu. Bab kegravitian dengan bab fizik kuantum. Fizik kuantum tak risau, formula ada 1-2 je. Tapi bab kegravitian ni macam longgokkan formula dalam tu. Okay, jadi memang kena tahulah. Okay, dan last kali ni kita boleh tinggalkanlah soalan yang kita tak pasti tu, tinggal dulu, skip dulu. Sebab kamu ada 1.8 minit untuk setiap soalan. Jadi soalan ni pula macam mana? Kertas 1 ni dia nak membantu murid. Soalan akan disusun mengikut urutan bab dari silibus tingkatan 4, 1 hingga 20 tu, 20 soalan pertama tu ialah tingkatan 4, 21 hingga 40 tu soalan tingkatan 5. Jadi cikgu rasa kalau kamu tahu bab apa yang kita belajar tu daripada tingkatan 4, 5, susunan bab tu mudah je. Okey, insya-Allah kamu boleh agak. Soalan ni tajuk apa kalau 1 hingga 20 tu tak mungkinlah dia tanya pasal hukum Lenz, hukum Faraday. Sebab itu ialah topik form 5. Sama juga kalau soalan 21 hingga 40 tak mungkin dia tanya kegravitian. Okey. So paper 1 ni Ajwat, saya rasa ramai cikgu-cikgu yang telah share secara online ni, Google Form. Ada jumpa kan di Telegram ni, saya tengok daripada kawan-kawan saya lah, Cikgu B, Cikgu Alina. Dah Cikgu Alina buat ikut topik. Dah susun ikut topik. Kamu cuba saja. Nanti kalau Cikgu Ajwat belum ada set itu, saya akan share sekejap lagi. Okay? Boleh dapat juga di saya punya channel Telegram. Okay? Saya ada share yang daripada Cikgu Alina. Dia dah susun ikut bab. Untuk trial punya soalan ni, yang kita ada banyak-banyak ni, dia dah susun dalam Google Form ikut bab. Kalau Cikgu B tu dia susun ikut negeri. Jadi ada dua. So kamu boleh cuba sama ada secara by topic ataupun by negeri lah, macam tu. Okay, tapi nanti kalau nak tahu dia punya jawapan ke apa ke, dia ada tulis dekat situ. Cuma kalau tak faham ke, dia kena tanya cikgu dia lah, kan. Tapi kalau dekat channel saya tu pun ramai je yang tanya, ramai je murid-murid yang membantu. Okey, kita pergi ke paper kita yang paling kritikal ni. Okey, sebab apa paling kritikal? 100 markah di sini. Murid yang nak skor cemerlang, nak skor A+, nak skor A, nak skor A- ke, asalkan kepala dia A, di sinilah kamu kena fokus dengan sehabis baik. Okey, fokus dengan sehabis baik dekat sini. Jadi kita tengok murid-murid di talian ada soalan ke nak tanya cikgu, mungkin tentang kertas 1 atau kertas 3 dulu sebelum kita masuk ke sini. Ada yang nak tanya ke Ajwat? Nampak tak ada soalan lagi buat masa ni. Dia orang tak suka bertanya, suka mendengar saja. Dia nak dengar tips dulu. Nak dengar tips dulu. Betul-betul. Okey, jadi kalau kita tengok tips yang cikgu nak share hari ni untuk kertas 2 ni, okey, selalu cikgu fokuskan. Pergi dekat mana sekalipun yang teknik menjawab, saya selalu tegaskan. Kertas 2 ni kenal pasti arahan tugas. Arahan soalan tu, kata tugas dia. Maksudnya kat sini untuk elakkan murid merapu-rapu ni Ajwat. Sebab kadang-kadang diorang ni soalan tulis namakan daya yang terlibat dalam rajah. Lepas tu markah dia 1. Namakan daya tapi merapunya panjang 3 baris tulis dekat kita. Awak telah menstreskan pemeriksa awak. Okey, manusia juga tahu pemeriksa. Jadi jangan streskan murid-murid. Okey, jangan streskan pemeriksa. Kita tulis simple. So selalu saya tekankan fizik is simple. Okey, the most simple subject saya rasa korang boleh jawab. Tak jawab dalam ayat penuh. Tak ada dia punya ayat pemula, penanda wacana, penutup ayat, semua tak apa. Fizik ni simple. Jawab dalam point je. Okey, apakah daya terlibat? Daya paduan. Apakah daya terlibat? Daya graviti. Tak payah pun nama daya yang terlibat seperti dalam rajah di atas ialah daya paduan. Tak payah. Okey. Fizik simple. Simple je, satu perkataan.
Kalau saya share lah Ajwat, saya pernah tengok lah calon yang menjawab kertas 2 bahagian BC yang sebelum ni. Bahagian BC kita sebelum ni berapa soalan? 2 soalan bahagian B. 2 soalan B, 2 soalan C. 2 soalan C. Okey. Ada satu calon ni saya pernah jumpa paper dia macam ni. Dia guna satu muka surat saja. Ini soalan 9, soalan 10, 11, 12. Ini betul-betul calon yang kita kata menguasai cara menjawab. Simple is better. Dan kebetulan markah dia 20, 20, 20, 20. Jadi untuk bahagian B, dia dapatlah kita ambil yang terbaik 20. Bahagian C pun kita ambil 20. Macam itulah. Jadi tak payah guna banyak helaian pun sebenarnya. Satu page 4 muka surat. Tapi ni betul-betul kedekut lah ni. Kenapa nak guna kecil sangat? Buatlah satu soalan, satu muka surat. Satu muka surat, ya. Kalau saya belajar dulu pun sama. Satu soalan tu kalau bahagian B mesti boleh muat satu muka surat. Betul. Kalau kata terlebih tu bermakna goreng lah tu. Nah, goreng yang merapu, yang hangit lah jawapannya. Yang hangit dah jawapan dia. Betul. Itulah, jadi anak-anak di talian, okey, yang nanti mengulang tengok semula kita punya sesi ni, okey, ingat jangan goreng. Jawab ikut point saja. Kalau soalan tu kata ada A, jawab A tu saja. Ada B, jawab B tu saja. Tak payah nak merapu-rapu atas A, bawah tu ada A lagi, tak boleh. Okey. Jadi semak juga peruntukan markah. Peruntukan markah ni senang, fizik ni senang. Kalau dia kata 1 markah maksudnya 1 point. Kalau dia kata 2 markah 2 point. Kalau 3 markah 3 point. Senang. Dia tak ada banyak lah. Senang ceritalah orang kata. Okay, so macam mana kamu nak kenal konstruk soalan kata tugas ni? So kita tengok. Okay, hari ni cikgu share sedikit lah contoh-contoh konstruk yang kita kata mudah kamu nak ingat. Konstruk satu ni mengingat. Biasanya mengingat ni soalan yang membawa 1 markah. Okey, apa jenis-jenis soalan dia? Biasanya soalan dia kata namakan konsep, namakan fenomena, nyatakan apakah hukum yang terlibat, apakah prinsip. Jadi di sini murid-murid kena bagi perhatian. Kalau soalan tanya hukum, maka jawapan dia ialah hukum apa. Tak mungkin jawapan dia tu jadi prinsip. Tak mungkin jawapan dia jadi konsep. Okay, so tengok pada kata kunci soalan. Hukum ialah hukum. Hukum tak banyak pun Ajwat. Kalau biasa hukum fizik ni apa je? Hukum Hooke, apa lagi? Hukum Lenz, hukum Faraday. Kan? Tak banyak pun. Jadi sebenarnya soalan ni memang mudah lah. Prinsip pun tak banyak. Prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli, prinsip Pascal. Tapi satu lagi ejaan murid ni bila dia tahu pernah dengar macam Lenz lah. Lenz kita tahu dia Lenz. Ini yang betul tak? Tapi ada ramai murid yang selalu silap dia tulis Lenz. Ini salah. Ini bukan Lenz law. Ini adalah Kanta. Maka terus salah. Kerana terbalik satu huruf sahaja. Jadi nama tak boleh silap. Nama tak boleh silap, betul. Nama special name. Contohnya macam kita lah Ajwat. One day mana nak tahu duk ngajar-ngajar fizik keluarkan satu prinsip baru kan. Prinsip Ajwat. Jangan salah eja. Mesti eja betul. Ajwat AJWAD. Okay. Sama juga anak-anak di talian pun sama. Okay. So ini adalah antara contoh-contoh kesilapan ejaan lah yang banyak murid buat ni. Okay, korang boleh tengok ejaan yang salah ni kita boleh tengok contoh reflection. Okay, reflection. Nampak satu huruf je Ajwat. Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Orang kata. Hilang satu markah. Kalau soalan fizik ni ditanya secara lisan, saya rasa diorang akan betul ni. Okay, kalau contoh apakah fenomena tu? Refraction. So awak nak slang British ke American ke, dia tak kisah, mesti dengar refraction. Okay, dapat betul. Tapi sekarang problem kita, kertas 2 kita bertulis, maka tulislah dengan betul. Jadi saya nasihatkan Ajwat, kalau kata murid yang tak cekap bahasa Inggeris,
kamu boleh campur dalam satu helaian jawapan tu, sekejap bahasa Inggeris, sekejap bahasa Melayu. Tak ada masalah. Contohnya sekejap tulis BI, sekejap tulis BM, lepas tu ada yang tiba-tiba campur terus BM BI, tak ada masalah. Pemeriksa menerima. Dia terima lah. Kalau dia tulis contohnya this is pantulan, boleh lah ya? This is pantulan, boleh. Sebab dah dia tak ingat kan pantulan tu apa. Okay. Tapi yang penting pantulan tu betul lah eja. Yang kalau bahasa Melayu saya rasa ada masalah kok. Bahasa Melayu okey sikit. Bahasa Melayu tak ada masalah. Bahasa Melayu ada satu je yang problem, yang last kali ni. Yang ni yang selalu kesilapan yang dibuat transformer ni. Transformer ni diorang suka kira tulis injap. Injap ni valve yang dekat kepala paip tu. Kan? Betul. So transformer ni, transformer kan kita tahu dia untuk naikkan turunkan voltage output. So mestilah dia injap. Injap naik, injap naik, injap turun. Okey. So tu konstruk pertama. Kalau konstruk kedua pula, saya selalu tekankan kalau konstruk memahami ni dia akan jadi, biasanya markah dia antara 1 hingga 4. Soalan yang jadi kata explain, explain how, explain why, okay, explain your answer, give reason. Okay, so yang ni memang kita tengok point dia. Kalau dia kata 1 markah, bagi 1 point atau 2 point. Bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. So nasihat saya bila soalan yang terangkan ni, bagi lebih daripada jumlah markah tu. Yang ni tak ada wrong cancel right ke cikgu? Kalau yang ni wrong cancel right kalau dia bagi 2 kontra. Contohnya macam explain why the image yang dekat ray diagram tu macam tu kan, karakteristik dia. So kalau dia bagi contoh real and virtual, yang ni baru wrong cancel right. Ini betul, kata ini wrong. So dia jadi dia jadi wrong cancel right. Tapi kalau contoh dia bagi real and tegak, tulis 1 Melayu, 1 bahasa Inggeris. Real ni betul, tegak ni pun betul. Maka dia dapatlah 1 markah tu sebab pemeriksa nak 1 je. Macam itulah. Okay. Alright. Kemudian dalam kertas 2 juga ada soalan-soalan jenis perbandingan. Okay. Soalan perbandingan macam ni lah. Saya tak tunjuk soalan hari ni anak-anak di talian sebab korang ada banyak soalan-soalan trial yang boleh dibuat. Okay, saya rasa saya tengok di channel Cikgu Ajwat pun ada banyak tu soalan-soalan perbandingan, soalan trial. Biasanya soalan perbandingan ni duduk di soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan nombor 11. Okay, kamu buka soalan trial yang hari tu pun boleh tengok soalan 5, 6, 11. Bila soalan minta kita compare, okay, bila kita compare, banding tu kamu observe soalan dulu. Biasanya murid ni dia terlalu gopoh untuk menjawab soalan Ajwat. Dia tak tengok rajah. Dia tak tengok rajah, dia terus tengok soalan. Oh, kena pula soalan pertama, apakah maksud arohan elektromagnet? Down terus. Okay. Okay, jadi kita bila buka soalan tu, observe gambar. Okay, soalan ni, soalan 5, 6 ni soalan perbandingan. Okay, kita cuba banding. Tengok gambar, 2 gambar yang dibagi tu. Okay, apa yang sama? Apa tak sama? Jadi kamu buat catatan dulu dekat kertas tu. Okay. Yang penting jangan guna highlighter. Okay. Saya ada dengar semalam subjek aku minta boleh bawa highlighter. Setahu saya highlighter tak boleh sebab bukan tak boleh, kenapa? Bila kita highlight, jawapan murid akan di-scan untuk diberi kepada pemeriksa. Jadi kalau highlight dan scan black and white, apa warna yang akan keluar Ajwat? Dia akan keluar warna black and white jadi hitam lah. Jadi hitam highlighter murid. Walaupun highlighter tu kuning. So jangan highlight. Kalau kita ada point yang kita nak tengok tu, kita garis. Okey, saya nak tengok ni garis point ni. Garis point ni. Garis point ni macam tu. Tak payah highlight, pakai garisan. Okey. So hati-hati untuk soalan soalan ni, kita kalau ada juga jawapan yang reject ni. Murid silap compare ni Ajwat. Contoh benda tu simple kan, macam bacaan ammeter 0.1 dengan 0.2. Kita tetap akan kata 0.1 lebih kecil dari 0.2. Tapi ada setengah murid dia suka guna 0.1 tu 0.2 tu lebih sedikit je. So kalau yang ni salah tak boleh.
tak kira lah dia lebih sikit tu walaupun 0.001 dia masih lagi lebih. So tak payah nak mention dia lebih sikit ke dia lebih banyak. Better tulis lebih saja. Better lebih saja. So macam ni kita tulis 0.2 lebih. Macam tu. Kan? Kita jangan tulis dia punya lebih sedikit atau lebih banyak. Sama juga dengan simbol ketaksamaan ni. Simbol ketaksamaan ni pun sama. Ramai guna. Okey. Yang ni maksudnya lebih besar dan sama Atau dengan. Okey, so tak boleh. Sebab awak nak kena pilih satu sahaja. Perbandingan. Okay? So tak boleh sama. Tak boleh sama. Lebih besar dan sama. Betul. Jadi bila soalan perbandingan ni biasanya yang membawa kepada 3 atau 4 markah, dia akan bersambung dengan soalan minta kita tengok apa hubungan antara pemboleh ubah tu. So, katalah kita tengok balik yang hubungan, yang perbandingan kita tadi. Okey, yang pertama 7.1 bertambah. Perbandingan yang kedua pun 7.1 bertambah. Maksudnya dia bertambah. Okey, bertambah. Guna ini saja pun boleh. Okey, more. Tak tulis pun dia punya keyword tu. Tak payah tulis pun macam VLT bertambah, laju ayunan bertambah. Tak payah. Simple je. Sebab bertambah saja. Ya, bertambah saja. Okey. Ataupun kalau yang jenis rajin sikit ni, dia buatlah cara ni. Semakin bertambah VLT, semakin bertambah laju ayunan pingpong. Ataupun kita juga boleh guna cara ini. VLT berkadar terus dengan laju ayunan. Ataupun tulis berkadar terus saja tu pun boleh. Okey. Dan kita juga boleh guna simbol. Contohnya VLT dengan ni. So guna simbol alpha tu. Okey, berkadar terus. Itulah. Simbol. Okey. Betul. Jadi anak-anak kita ni semua diam. Tak suka tanya ya. Ada yang nak bertanya soalan pada yang ada yang nak tanya? Tanyalah apa saja. Boleh tanya hari ni. Peluang korang untuk tanya. Sebab banking kita hari ni adalah percuma. Jadi rugilah kalau tak bertanya. Betul tak? Ya. Saya juga ada duduk melihat chat. Itulah. Chat kat sini nampak. Ada viewers tapi tak tahu. Tak tengok. Mungkin yang tengok di Facebook ke Ajwat? Saya tak tengok di Facebook. Tak tahu saya tengah tengok juga di Facebook. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Saya rasa diorang ni sebab sekarang ni sepatutnya dah pergi lunch ni Ajwat. Macam kita pun perut dah gerak. Perut dah berbunyi dah. Itulah, tapi tak apa. Kita kan ada masalah teknikal, so kita biasalah manusia kan. Okey. So kalau tak ada soalan, kita teruskan ke konstruk yang ketiga, keempat saya tak tunjuk sebab ketiga tu adalah tadi 1, 2. Ketiga tu adalah aplikasi. Aplikasi ni pengiraan saja. Pengiraan samalah macam dalam kertas 1, dalam kertas amali, pengiraan formula cari dekat muka surat depan. Saya tak tunjuklah hari ni. Kemudian kita tengok unit, hati-hati. Okey, ada memang biasanya kalau ikut pemeriksaan formula dia kata unit ada banyak tahun yang kita tak tengok pun unit pecah mata. Okey, tapi kita sebagai seorang murid yang cemerlang biasakan menulis unit. Okey, sebab apa? Diorang yang ambil fizik ni Ajwat, biasanya orang ni lah yang akan jadi engineer, jadi doktor, jadi farmasis. So kalau tak biasa dengan unit, okey, di peringkat sekolah menengah, maka susah di peringkat atasan nanti. Ya, betul. Okay. Setuju sangat. Betul. Itulah sebab saya tengok pengalaman saya lah. Berkongsi sikit. Mungkin ada anak-anak nak tanya soalan, kita tunggu. Okey, saya tengok bila masa saya ajar SPM di sekolah, diorang tak kisah unit. Bila tanya tajuk elektrik, apa unit kuasa, apa unit tenaga, tak tahu. Tapi bila dah habis SPM, diorang masuk buat ni, kononnya nak belajar kemahiran lah, wiring. Wiring ni maksudnya elektrik lah kan. Tiba-tiba walaupun belajar kemahiran, memang belajar repair apa semua pasang lampu, tapi tetap kena tahu tentang pengiraan arus, pengiraan rintangan. Sebab nak pasang rumah orang kan nanti lebih voltage meletup, tak cukup voltage, tak nyala. Jadi diorang ada kontak-kontak saya balik lepas habis sekolah.
yang dah habis 2-3 tahun sekolah pun contact cikgu. Macam mana nak tahu power ni, power rating ni macam mana? Saya kata sebelum saya jawab soalan dia tu, biasanya saya beletir dululah satu round. Sebab masa saya ajar di sekolah, korang tak nak fokus. Bila betul nak guna dalam real world korang ni, tanya pula cikgu. Okay. Alright. Jadi itulah ajak kan diorang ni. Okay, so konstruk keempat, alamak saya lupa konstruk apa tu. Yang keempat tu mengkonsepsi. Yang tadi lah, yang ni mengkonsepsi lah yang menghubungkan ni. Dan konstruk kelima, okay, konstruk kelima ni yang soalan biasanya kita nak kena buat keputusan. Kamu diberi satu situasi, contohnya diberi gambar teleskop. Teleskop. Lepas tu dibagi jadual tentang teleskop. Teleskop tu ada berapa kanta. Contohnya kita perlu berapa kanta untuk buat teleskop. 1 ke 2 ke 3. So kita kena pilih. Kalau kamu kata 1 kenapa? Kalau kamu kata 2 kenapa? 3 kenapa? Jadi dia bagi pilihan dia. Okey. Kemudian kita juga ada ciri-ciri lain. Jadi daripada ciri-ciri tu last kali kena pilih yang mana. So kat sini saya nak tekankan, okey, soalan ni kalau di kertas 2 bahagian B, okey, jawab dalam bentuk jadual. Okey, ini bukan wajib. Ini bukan wajib Juat. Tapi cara yang memudahkan dapat markah lah. Mudah nak dapat markah dan mudah pemeriksa untuk menanda. Menanda. Tak stres lah kan dalam menanda online. Cikgu mata-mata tengok komputer siang malam. Okey? Iyalah. Lepas tu sekali klik-klik tak save rupanya. Kena tanda lagi sekali. Okey. Dan memang masalah. Yang kali ni pun sama cikgu tak dapat physical punya kertas Tak scan ada. Juga, sebab kita masalah COVID ni, risiko COVID tu berjangkit melalui transfer kertas tu lah. So memang sebenarnya marking online ni dirancang untuk bermula 5 tahun lagi. Tapi diawalkan 5 tahun disebabkan oleh pandemik. So biasanya cikgu-cikgu yang menanda online ni pun dia akan mungkin ada banyak masalah, ramai yang cikgu tarik diri untuk marking apa semua, tapi saya rasa kita go through je lah. Okay, biasalah teknologi macam handphone lah. Mula-mula zaman dulu besar macam botol air. Ajak dah tak masa tu? Ayah saya sempat. Waktu ayah saya pakai yang botol air tu yang kena letak dekat poket. Dekat tali pinggang kan? Ada kan. Jadi kalau kata tu besar tu. Lepas tu dia pergi kepada zaman sebelum sekarang ni telefon yang jenis lipat-lipat tu. Flip. Flip punya tu. Saya pun sempat yang zaman tu. So flip pun kita tengok dia jadi banyak kelemahan. Terus sekarang dia dah jadi macam sekarang lah, ada iPhone apa semuanya dah nipis je. Duduk pun macam boleh patah. Okay. Jadi itulah kita kata teknologi ni bergerak. Okay. So betul. Kalau kita kembali semula, ada orang menyahut tu, ada pun Izzah Fatahiyah. Ingatkan cikgu seorang ni. Okay. So kalau korang nak tanya soalan, type saja di chat, nanti cikgu Ajwa bacakan. Alright. So kita tengok kalau soalan yang jenis ada jadual ni, okay, contohnya saya bagi soalan sekejap lagi saya tunjuk contoh soalan dia. Kalau kita ada ni lah contoh ni, contoh jadual macam ni lah orang panggil. Jadual dia bagi siap-siap, kamu kena pilih. Okay, kamu kena pilih. Jadi kita tak boleh ambil yang ada nombor-nombor tu tulis nombor. Kita kena tukarkan nombor itu kepada dia punya kata sifat. Contohnya kalau kita ada nombor tu 1, 2, 3, 4. So 1 ni less. Ni pun 2 pun less. Kata ni more. Ni more. So dia tak boleh lah kata sederhana, tak ada. Sederhana tak wujud Check kat mana, YouTube ke? Ada orang tanya nak check kat mana? Chat boleh je kan? Chat dekat YouTube boleh. Kat YouTube boleh, dekat Facebook pun boleh. Cuma kalau dekat YouTube saya rasa korang kena ada channel. Baru korang boleh buat chat. Kena login ada channel. Kalau tak ada channel dia tak bagi kita masuk join live chat. Itu problem YouTube ni. Kita kena ada channel, tapi bukanlah nak kena create apa pun. Tekan tu klik je create channel, nanti tak ada apa pun, boleh chat terus. Zulkifli ni bukan
Yang famous tu. Akif. Itu Nama Akif, dia Akif. Oh tu Akif Ni Akil lah. Alright. Okay. So kita tengok contoh soalan lah Ajwat. Ni contoh soalan. Okay, gelombang digunakan dalam komunikasi dan penyiaran sedunia melalui satelit. Okay, so kamu tengok dalam ayat pertama tu dia dah bagi dah komunikasi dan penyiaran sedunia. Okay, kemudian dia kata anda dikendaki mengkaji ciri-ciri gelombang yang ditunjukkan dalam jadual 9. Okay, jadual 9 jadi yang saya tunjuk sebelah. Okay, jadual 9 inilah. Ni jadual 9. So dia ada ciri jenis gelombang, ciri frekuensi gelombang, ciri laju dan ciri kesan pelembapan. Okay, jadi soalan kata yang warna purple dekat bawah, kotak purple bawah tu, terangkan kesesuaian setiap ciri gelombang yang digunakan dalam komunikasi penyiaran melalui satelit. Okey, kat sinilah selalu berlaku kesilapan Ajwat. Sepatutnya bila soalan kata terangkan kesesuaian, maksudnya yang mana paling sesuai. Daripada ini sini ni kalau kita tengok WXYZ tu jenis gelombang ada gelombang ultrasound, gelombang mikro, gelombang ultrasound, gelombang mikro. Masalah murid, bila saya tengok dalam skrip jawapan, majoriti akan terangkan semua. W mempunyai jenis gelombang ultrasound, iaitu jenis gelombang bunyi. X mempunyai gelombang mikro, iaitu gelombang yang digunakan untuk bla bla bla. Lepas tu Y dia ulang lagi, Z dia ulang lagi. Sepatutnya dia tak payah sebut lagi W, X, Y, Z tu. Dia pilih jenis gelombang tu, pilih satu. Yang mana yang rasanya sesuai untuk kes kita ni. Kes kita ni dia kata terangkan, tentukan gelombang yang paling sesuai untuk komunikasi dan penyiaran. Komunikasi penyiaran. Yang dekat rajah tepi tu pun gambar bergerak tu, tu satelit lah untuk komunikasi penyiaran. Mungkin ada anak-anak di talian yang tak tahu kalau kita punya komunikasi ni, contohnya, contohlah macam Ajwat, kita sekarang ni duduk atas bawah kan. Okey, so katalah kita duduk dekat, betul-betul dekat, Ajwat duduk sebelah saya je sebenarnya, macam tu. Saya hantar WhatsApp dekat Cikgu Ajwat, adakah direct dapat dekat Cikgu Ajwat ke macam mana? Kena hantar ke satellite dulu lah. Betul lah. Betul-betul. Walaupun kita duduk sebelah-sebelah, telefon tu kita lekatkan antara telefon ke telefon macam tu pun, dia tak akan transfer data daripada telefon pertama ke telefon kedua tu direct. Dia mesti macam mana pun pergi ke satelit sana. Okay. Tapi betapa cepatnya Ajwat. Contoh kalau kita hantar WhatsApp, biasanya berapa lama masa dia ambil? Beberapa mili saat. Betul, saya setuju. Mili saat, tak sampai 1 saat. Keten. Maksudnya laju betul dia ke langit sana. Lepas tu pantul semula dekat Ajwat. Jadi anak-anak kena tahu dekat sini bahawa gelombang ni sangat-sangat membantu dalam komunikasi. Ini yang dekat. Contohnya kalau jauh. Okay, katalah satu hari anak-anak di talian ni dapat sambung belajar di luar negara. Pergi masuk MIT, masuk Oxford, okay, masuk Cambridge. Jadi di sana katalah rindu nak video call dengan parent. So sama juga, walaupun kita nampak muka parent kita, tapi sebenarnya semua maklumat tu dihantar ke satelit dulu dan turun ke bumi semula. Okay. So satelit ni Ajwat tahu ada banyak mana dekat langit Ajwat? Saya tak berapa ingat lah total, tapi banyak juga. Sebab kalau macam China je 400 lebih. Malaysia? Kita 8. Malaysia ada 8. Ada 8 sahaja. Tu pun dah perlu diganti katanya. Hari tu keluar paper kan, Miasat 1 sudah tua. Dah tua dari kita. Dah tua dah. 96 ke 98 hantar. Mungkin dia punya tu tak kerintangan tinggi apa semua dah kan. Okay, so kalau saya pernah tengok lah dalam Google beberapa minggu lepas, jumlah satelit yang berada di orbit di dekat atas bumi sekarang ni lebih kurang 7,000 lebih. 7,000 lebih. Tapi yang masih aktif, yang maksudnya berguna dalam 3,000 lebih je. So masih banyak kalau kita tengok kat langit macam tak nampak kan. Rupanya kalau naik kat atas tu sama trafik macam kapal terbang ni.
Ya, boleh cek Okey. dekat website NASA. Betul. Ha. Okey. Ya, Akil Zulkifli tanya jawab dalam bentuk jadual. Ya, betul ni. Jadi first point tadi ni, jawab dalam bentuk jadual. Langkah kedua, lepas jawab dalam bentuk jadual, salin dulu kuantiti fizik tu ke dalam jadual. Apa kuantiti fiziknya? Yang ni lah yang cikgu bulat-bulat atas tu, salin dulu Jenis dekat gelombang, jadual. frekuensi, laju Okey. gelombang. Salin dulu. Jadi kita tengok kalau salin ni macam seperti ni lah. Kita salin dulu apa benda dia punya ni. Jadi kita pilih lah macam mana kita nak pilih. Kita tahu tadi untuk komunikasi. Gelombang untuk kena tahu beza. Apa beza ultrasound dengan micro. Ultrasound tu adalah gelombang bunyi. So kita tahu bunyi hanya boleh transfer jika ada udara sahaja, ada medium. Medium. Okey? Ada medium, ada udara ke, awak bercakap dalam air ke, bercakap dalam gas ke, dalam pepejal ke, macam kita ketuk meja. Ada bunyi kan? Sebab dia ada medium. Tapi gelombang mikro, dia boleh pergi. Dalam medium pun dia gerak, dalam tak ada medium pun dia gerak. So satelit kita berada di mana? Di angkasa lepas. Jadi tak ada medium dekat sana, tak ada udara. So kita buat pilihan kita. Yang kita pilih tu adalah gelombang mikro. Okay. So yang mana kita dah terima tu, kita tanda tick dekat jadual dulu, dekat dalam soalan. Lepas tu yang tak nak tu kita buang. So kat sini sebenarnya dah bagi gambaran dekat korang. W dengan Y ni kita tak nak lah. W dengan Y tu bukan lagi pilihan. Okay. Jadi buang terus. Jadi gelombang ni kita tengok macam mana frekuensi dia. Dia nak travel jauh, cepat tadi. Nak travel pergi ke langit, lepas tu hantar dekat Cikgu Ajwa mesej tadi dalam masa kurang dari milisaat. Jadi maksudnya frekuensi dia kena tinggi. Bila frekuensi tinggi, tenaga dia besar. So dia cepat lagi nak hantar dan balik semula. So yang bawah Selalu ni pelajar silap ni cikgu saya rasa. Dia sebab dia hafal spektrum gelombang elektromagnet. Jadi dia tengok gelombang mikro kan antara yang panjang gelombang panjang. Jadi bila frekuensi dia fikir frekuensi tu rendah. Dia tak clear yang benda tu perlu dibandingkan. Frekuensi dia rendah berbanding gamma. Tapi kalau dalam pilihan macam ni, kita ambil frekuensi dia yang tinggi. Betul, frekuensi tinggi. Lagipun satu, kita compare dengan ultrasound. Kita tak compare dengan X-ray. Betul. Dengan radio wave semua. Kalau kita compare yang spektrum tu, mungkin yang tu dia akan cari frekuensi low. Okay. So korang kena hati-hati. Okay, tak apa. Katalah kita tak tahu frekuensi tu kat yang mana, kita pergi ke yang ketiga. Laju gelombang. So laju tadi kita kata pergi travel ke langit tu laju cepat sangat. Dalam masa kurang milisaat kita dapat jawapan message reply. So maksudnya dia pada kelajuan cahaya. So kelajuan cahaya tu 3 darab 10 kuasa 8. Okay. Jadi kita ambil yang itu dah betul. So kita tengok kalau tadi frekuensi kamu silap jawab, kat sini kamu dah nampak dah. Okay. Bukan Y. Y tu kita dah buang dah. Okay. Bukan juga Z. Sebab Z itu kelajuan dia bukan kelajuan cahaya. Kita dah buang. So kita dah tahu dah. Macam kita dah nampak dah yang mana. Kesan pelembapan ni, wave tu kita tahu dia membawa maklumat. Contohnya kalau kata kita hantar mesej dekat orang. Hai awak. Okay. Jadi bila kita kata dia kesan pelembapan tu tinggi, maka mesej awak tu dah hilang entah ke mana-mana. Dia tinggal sekerat je. Mungkin tinggal hai je. Awak tu dah tak ada dah. So maklumat tu dah hilang. Okay. Dia tak sampai sepenuhnya. So kesan pelembapan ni kita nak yang rendah-rendah je. Okay. Kita nak yang rendah-rendah sahaja supaya maklumat yang kita terima tu sempurna. Okay. Jadi kita nampak dah dekat sini. Yang kita nak ni adalah X. So bawa lah maklumat-maklumat ini ke dalam jadual kita tadi. Jadual tadi. So salin sahaja balik. So saya tak explain lah reason tu, kamu boleh tengok. Saya cuma nak tunjuk kita buat dalam jadual mudah nak dapat markah. Markah 1, markah 2, markah 3, markah 4, markah 5, markah 6, 7, 8,
markah 9, automatik 10 dapat sebab semua ciri tu dah betul. Okey, mudah sangat. Satu lagi Ajwan, diorang juga boleh ulang reason yang sama. Nampak tak kat sini, frekuensi tinggi. Lepas tu tiba-tiba kat reason pun guna frekuensi tinggi. Pun boleh. Tapi dia duduk dalam baris yang berbeza. Dia tak bolehlah kata frekuensi gelombang tinggi sebab dia frekuensi tinggi. Tak boleh. Tapi kalau dia cross macam ni boleh. So kita tengok macam high energy ni. High energy ni sampai tenaga maksima ni. So ada 3 kali dapat jawab tenaga maksima. So dapat markah 3 kali. Kalau tulis sekali dapat sekali. Kalau tulis 2 kali dapat 2 kali. Kalau tulis 3 kali dapat 3 kali. Dia yang banyak ulang-ulang ni macam contohnya elektrik kan, rintangan kenapa ambil rintangan tinggi, kenapa ambil rintangan tinggi, kenapa naik krom rintangan tinggi, nipis rintangan tinggi, tergelung rintangan tinggi. Yang tu diterima. Sama juga dengan spring. Kalau kata spring kan, spring pendek kuat, spring tebal kuat. Yang rintangan tadi tu diorang kena hati-hati. Tengok alat peralatan tu. Kalau alat peralatan tu jenis guna haba seperti mesin pengering baju, setrika, pemanas rendah, buat wafer, betul? Yang tu mungkin kena pakai rintangan tinggi lah. Rintangan tinggi. Korang kena tengok alat tu dulu. Okey, ada satu lagi dulu yang tu mentol filament. Mentol filament pun ramai juga yang ingat rintangan rendah sebab dia fikir mentol lampu. Dia tak faham yang filament mentol tu menyala haba. Filament tu panas. Betul. Tapi kalau macam contoh kita tengok macam ni lah. Mentol dengan kipas. Kipas ni dia berpusing, dia tak nak haba. So dia kena rintangan rendah. Tapi kalau mentol ni dia menyala. Awak pegang lampu tu panas. So maksudnya dia memang perlukan haba. So dia kena rintangan tinggi. Ya betul. Macam tu. Alright. Jadi gunalah cara untuk konstruk yang kelima cikgu ajar ni. Cara kamu nak jawab soalan konstruk 5 ni bergunalah di dalam kertas 2 bahagian B. Bahagian C pun sama. Okey, bahagian C saya tak sempat nak tunjuk lah hari ni kan diorang tak pergi makan pula. Okey. Jadi kita tengok kalau seimbas lah. Mungkin anak-anak dah cuba saya rasanya. Okey. Saya pun ada tengok buku Cikgu Ajwat koleksi soalan trial tu. Bagus betul Cikgu Ajwat, compile dengan jawapan sekali. Sangat membantu murid. Buat latihan last minute ni boleh lah. Betul. Saya ada bercerita dengan anak murid saya pun, diorang seronok sangat sebab mungkin kelas dengan cikgu secara bersemuka, secara online susah sekarang sebab nak fokus banyak subjek. Jadi kalau ada bahan yang ada jawapan sekali tu sangat-sangat membantu. So betul. Kalau kita tengok soalan trial ni, okey, soalan 9 tu, saya color kuning tu, cuba tengok yang negeri lain, Perlis, Negeri Sembilan pun haba. So ni adalah antara topik-topik sport tahun ni lah okey, topik-topik yang kita kata high possibility lah. Okey. Okey. Sekejap lagi saya jawab jawapan soalan extra com tu. Okey, so kalau kita tengok topik haba ni Ajwat, kalau dalam kertas 2 bahagian BC tu kan dia soalan macam tadi nak jawab dalam jadual. So sebenarnya murid kena tahu juga apa kegunaan haba tu dalam daily life. Macam contoh sekarang kita tengok yang famous macam haba ni mungkin ni Food Panda ni. Dia kan ada bag dia tu. Bag Food Panda. Bag Food Panda tu. So siapa yang korang tahu Food Panda tapi korang tak tahu macam mana dia bawa makanan tu, katalah dia supaya datang daripada jauh kan, kekal. Kalau makanan tu panas, panaslah sampai dekat kita. Kalau aiskrim yang kita order, aiskrim lah lagi, bukan jadi air. So maksudnya apa ciri Food Panda punya bag tu. Okay, so tu mungkin fokus-fokus tahun ni lah yang saya nampak. Okay, kalau tajuk form 5 ni pula Ajwat, saya rasalah macam mungkin 3E tu. Ya betul. Elektrik, 3E tu. 3E, elektrik, elektromagnet, elektronik. Okay, tapi itulah hati cikgu ni kan biasalah dia adalah rasa-rasa yang nak keluar tu. Saya duk berat dekat elektromagnet. Topik ni ramai murid tak suka. Tapi kita tak tahulah, mungkin elektromagnet. Okay, mungkin elektrik, mungkin elektronik. Okay, tapi rasa-rasanya untuk tajuk baru, waktu kegravitian dengan kuantum tak keluar kot dekat soalan bahagian BC. Ya, kalau ada pun bahagian A. Betul, kalau keluar pun bahagian A. Tapi kertas 1 adalah. Kertas 1 ada.
Kalau tengok trial pun kebanyakan soalan tak letak dekat soalan belakang-belakang. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Cuma yang saya share tadi ni, ni contoh bahagian B lah. Mana nak tahu kod-kod tiba-tiba keluar, kata tak keluar. Kan, tak keluar. Akil kata susah tu tajuk elektromagnet. Tak apa Akil, ada masa lagi untuk study. Boleh tengok di YouTube Cikgu Ajwa, ada banyak saya rasa video-video dia. Video dekat channel saya tak ada tajuk elektromagnet. Tapi untuk perbincangan soalan-soalan trial lepas ada di channel YouTube saya juga. Boleh tengok lah. Okay. So Extracom tanya, what will happen if satellite doesn't work? Is it possible Ajwa? The satellite doesn't work? Satellite doesn't work, habis kita punya communication. Betul. Tapi korang jangan risau, sebenarnya ada orang yang bekerja di sana. Okay, dia bukan tak ada orang. Bukan alien duk kerja dekat angkasa lepas. Ada orang. Korang boleh pergi cuba untuk apply job sana sebab gaji memang lumayan. Tak habis makan Ajwat, tak payah ngajar tuition macam kita dah. Okay. Pergi kerja setahun je boleh makan seumur hidup saya rasa. Tapi risiko dia tinggilah. Risiko tinggilah sebab kita tahu bila berada di graviti tinggi, nanti balik muka tengoklah dia mesti sembam sebab dia punya darah semua berada dekat atas, dia jadi edema. Okay, antara kesan-kesan kita jauh dari graviti, tulang rapuh, osteoporosis. Tulang rapuh, betul. Betul. Jadi risiko dia macam tu. Tapi gaji lumayan. Okay. So saya rasa untuk hari ni saya punya slot tu ni saya nak akhir. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Saya suka dengan kata-kata saintis wanita ni, okay? Sebab saya sangat kagumi Marie Curie ni, sebab Marie Curie ni satu-satunya wanita yang mendapat Nobel Prize, Cikgu Ajwat. Tak habis makan juga ni, dia dapat double lagi, satu dalam chemistry, satu dalam fizik. So saya suka, dia kata nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. So korang jangan takut untuk menghadapi SPM yang akan ada tidak lama lagi ni. Okay, tidak ada benda susah pun. Benda tu manusia yang buat. InsyaAllah kalau kita berusaha, kita memang boleh berjaya. Okay. Ada sebarang tambahan ke Ajwat? Siapa nak follow saya boleh pergi ke saya punya Telegram, ke saya punya channel YouTube. Okay, jangan lupa juga tengok saya di Didik TV lagi pada lepas SPM nanti kot. Baru start session. Untuk next punya ya? Betul. Untuk next punya ni dah keluar dah kontrak. Okay. InsyaAllah. Okay, so kalau nampak ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, so hari ni kita adalah sesi final lab kita. Okay, kalau tak ada, nampak macam tak ada soalan dulu. Kalau tak ada soalan tak apa, kita tunggu soalan di mungkin di Telegram kita. Kalau tak ada soalan kita pergi lunch lah. Nampak tu baby duk peluk dah. Itulah. Bolehlah kita habiskan sesi hari ni. Alright. So terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizan sebagai pembentang kita hari ni. Okay. So harapnya okay. Alright. Okay, so tak ada apa rasanya, tak ada soalan kat sini. Okay, ada soalan ni. Soalan dia adalah, cikgu, agak-agak exam SPM tahun ni susah ke tidak? Itu soalan daripada Akil Zulkifli. Okay, Akil, soalan sama je setiap tahun. 50% adalah soalan mudah, 30% soalan sederhana dan hanya 20% saja soalan aras tinggi. So jangan takut, betul. 50% milik anda, mudah. Okay. 50% aras rendah, betul. 30 aras sederhana. So jangan risau sangat dengan soalan kata susah-susah ke kebat ke apa ke. Korang improvekan basic konsep, fahamkan konsep yang ada, insya-Allah boleh je dapat result yang baik, insya-Allah. Betul. Alright, okay. So sama-sama semua. Okay, kalau tak ada lagi, saya di sini sebagai moderator nak mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizan kerana sudi luangkan masa pada hari Jumaat ni bersama kita pada hari ini. Okay, so diharapkan tips-tips yang telah dikongsikan tadi, cara menjawab, apa yang korang kena fokuskan dan sebagainya dapatlah menjadi panduan untuk menjawab peperiksaan SPM nanti. Okay. Alright. So sekian dulu daripada saya dan kita akan berehat
tengah hari makan dan sebagainya. Kita berjumpa balik untuk sesi petang. Ada 2 sesi petang ini. Satu adalah sesi matematik. Alright, dan yang seterusnya ada satu lagi sesi perniagaan berjalan serentak. Berjalan serentak, pada yang nak join matematik boleh join pada matematik, dan juga siapa yang nak join perniagaan boleh join untuk sesi perniagaan. Okay, itu sahaja daripada saya, Cikgu Ajwad dan juga Cikgu Nur Hafizan. Berjumpa lagi kita di dalam sesi yang akan datang. Cikgu ucapkan best of luck for your SPM. Okay, bye-bye semua. Bye. Assalamualaikum.